Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi tarain amin. Kitab yang kita pakai ni muka surat 88. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, wa min mu'jizatihi alaihi salatu wassalamu allati waradatil isyaratu ilaiha fil Qur'anil Majid wa bayyanaha al-haditsus syarifu ramyuhu sallallahu alaihi wa ta'ala sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wujuhal kuffari yawmal harbi bikaffin min turabin fa asaba aina kulli wahidin minhum syai'un min dhalika turabi wanhazamu wa hadhil khariqatu min al-ja'izatil aqliyati idh la mani'a min wusuli syai'in min dhalika turabi li'aini kulli wahidin. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelangsungan hayat pada kita. Alhamdulillah. Syukur kita Allah taala menjadikan kita dan lahirkan kita menjadi sebahagian daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur kita lebih-lebih lagi Allah taala jadikan kita ada kebolehan untuk taat dan ikut perintah dia dan meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Diberikan pula pada kita keupayaan untuk boleh hadir solat maghrib berjemaah. Diberikan pula kesungguhan untuk hadir majlis ilmu, berada dalam majlis ilmu, dengar majlis ilmu, nak faham majlis ilmu, haloba dengan majlis ilmu. Apatah lagi ilmu-ilmu itu ialah berkaitan dalam bab akidah, dalam bab ketuhanan, dalam bab kerasulan, untuk memantapkan yakin kita pada Allah Ta'ala dan Rasul. Alhamdulillah. Syukur juga Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk insyaAllah kita nak meneruskan bacaan kitab kita malam ni daripada kitab Husnul Hamidiyah, insyaAllah. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, wa min mu'jizatihi alaihi salatu wassalamu allati waradatil isyaratu ilaiha fil Qur'anil Majid wa bayyanaha al-haditsus syarifu adalah ramyuhu sallallahu ta'ala alaihi wasallam wujuhal kuffari yawmal harbi bikafin min turab. Hadirin sekalian, apa yang kita nak bicara ni masih lagi bab-bab nak membicarakan beberapa mukjizat yang khas, yang khusus Allah SWT memberikan dia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terdekat adalah mengenai mukjizat Allah Taala beri kepada kanak-kanak, begitu juga haiwan yang tak sepatutnya boleh bercakap, pokok-pokok kayu, begitu juga batu. Ada yang pernah dalam sejarah Nabi SAW dalam hidup dia, ada makhluk yang tak sepatutnya bercakap begitu bercakap. Jadi apa yang kita nak sambung ni adalah satu lagi mukjizat yang khas yang telah beri kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita tengok terjemah tu dulu. Kata dia, wa min mu'jizati, sebahagian daripada mukjizatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmat dan kesejahteraan atas dia. Allati, yang mukjizat ini waradatil isyaratu ilaiha fil Quran, yang datanglah oleh isyarat kepada mukjizat ni dalam Quranil Majid, dalam Quran. Wa bayyanaha, dan memperjelaskan mukjizat ni al haditsus syarifu, oleh hadis yang mulia. Baik, mukjizat apa ni yang dia nak sebut ni, insya-Allah kita nak bicara malam ni adalah ramyuhu sallallahu taala alaihi wasallam wujuhal kuffari, adalah melontar ataupun membalingnya Nabi SAW, dia baling, dia lontarkan wujuhal kuffari, muka-muka orang kafir, yaumal harbi, pada hari berlakunya peperangan. Dia lontar ni bikafin, dengan secekak, min turabin, daripada tanah, fa asaba, dengan
tanah yang secekak tu, pasir yang secekak di tangan dia, dia fa asaba aina kulli wahidin minhum, mengenalah akan mata setiap seorang daripada mereka itu daripada kufar. Seramai-ramai orang kafir tu, secekak pasir yang ada di tangan Rasulullah, Rasulullah baling, setiap muka orang kafir kena. Mujizat tak? Memang pelik lah. Kita kalau secekak baling seorang-seorang je lah, mana nak boleh kena semua. Ni baling secekak tapi boleh kena semua muka orang kafir tanpa ada berkecuali. Yang kena ni syai'un oleh sesuatu min zalika turabi, daripada tanah itu ataupun pasir itu. Bila dah kena muka orang kafir, muka kita kalau masuk pasir dalam peperangan, bayang tengok tuan-tuan, kalau kita pun muka kita masuk pasir, masuk habuk, dah dalam medan peperangan, macam sanggup tempur dengan musuh, lari tentang pegang kan, siapa kebolehan kita untuk menang tu tipis. Jadi memang musuh ni seolah-olah kita serah tengkok kat dia lah, macam tu lah. Jadi bila musuh ni dah mata dia kena sesuatu daripada pasir yang daripada genggaman Nabi yang Rasulullah lontar itu kena pada muka dia, mereka lantas meninggalkan medan peperangan dan faham tu wan hazamu, mereka kalah. Dia nak sebut tentang mujizat itu. Wa hadhil khariqatu minal jaizatil aqliyati, yang kata dia perkara yang mencari adat yang sebegini, minal jaizatil aqliyati, adalah sebahagian daripada perkara yang harus akal. Maksudnya nisbah kita, hari itu lagi ada kan saya sebut dah, dan kita ni kata bertuah kita ni Allah Ta'ala jadikan kita dapat Islam, walaupun Islam baka dan keturunan, ada satu keistimewaan yang dah dapat kat kita. Khasnya kalau kita bicara bab mujizat ni, macam mana ceritalah apa-apa pun cerita pelik luar biasa kepada Nabi Rasul ni, tak pernah ada kita bangkang, semua kita terima. Yang ni yang kata iman yang kita dapat ni ialah iman free, iman yang kita tak perlu kasap, tak perlu usaha, tak perlu cari, tak perlu berdalil pun. Bila cerita je, ini mujizat Allah Ta'ala bagi kat Nabi Rasul, macam mana kita telan terus. Cuma kalau nak berbetul sikit pun, orang Melayu kita khasnya, bila dia faham macam ni, dia mula cari Nabi buat macam mana boleh semua orang kafir ni muka dia kena pasir, mula cari formula. Mula beramal ayat-ayat tertentu, ambil selendang merah lah, apa lah, pedang terbang lah, apa benda lah, macam-macam benda lagi. Dan kalau ada amal zikir pun, tujuan untuk apa? Untuk boleh dapat keupayaan macam mana Nabi SAW ni. Yang tu sewil sikit. Itu bukan ajaran, itu bukan ajaran kita. Nisbah kita beriman dengan Nabi, benar dia, okey, sudah. Dah benar dia, apa dia ajar? La ilaha illallah. Jadi kena isbatkanlah pada la ilaha illallah. Bukan bila benarnya perkara itu kita nak usaha juga macam mana Nabi dapat. Ni yang satu perjalanan yang tak betul lah. Saya kata perjalanan tak betul tu tahu mana? Tang kita gaduh nak pergi cari keupayaan macam mana Nabi SAW. Dan kena faham, kat Rasulullah pun yang berlaku kat dia, bukan dia yang saja-saja nak ambil pasir, tengok aku ni handal, aku nak baling, semua orang ambil mata dia, nanti kena pasir yang aku baling, kita boleh menang dalam peperangan. Bukan macam tu. Semua tu dengan perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga yang perintah dia. Dia pun tak tahu, dan nisbah keupayaan dia akan tahu, dan dia sangat faham. Dia manusia biasa, dia tertakluk di atas asbab. Kalau asbab nisbah tangan dia dengan pasir yang ada di tangan dia, dengan jarak yang boleh dicapai dengan lontaran pasir, bukan batu, pasir. Nak baling banding dengan batu, tentulah batu lebih jauh. Tentulah dia boleh nak iktiraf bahawasanya ini memang di luar keupayaan dia. Tak pernah terfikir punya nak gunakan pasir lontar sampai mata orang, setiap musuh ni boleh kena pasir daripada lontaran tangan dia, yang dalam pasir pun sikit, dalam ringan pula tu, saiznya pula kecil, musuh yang ramai dan bertaburan dan bertembaran. Nak boleh kena ni memang di luar keupayaan dia. Jadi siapa yang suruh? Sudah pastinya Allah Rabbul Alamin yang menyuruh dia membuat demikian. Jadi berlaku itu adalah bukan dengan kehendak Nabi SAW, tapi adalah di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kena faham. Jadi di atas kita ni, kalau kata kita nak menjalani, nak macam Rasulullah ni, bukan kaedah dia beramal untuk dapatkan macam mana keupayaan pada Rasulullah, bukan. Tapi
disuruh pada kita iktiraf pada Allah Ta'ala, Allah lah segala-galanya, kita ni makhluk, kita ni dhaif, kita kena iktiraf kelemahan kita, dan kita kena kenal diri kita dan kata kita ni lah makhluk, Allah Ta'ala khalik, dia yang ada kan kita daripada tak ada kepada ada, dia yang memiliki seluruh hal yang ada pada diri kita, kita ni mamluk, kita ni dimiliki, kita bergantung kehidupan ni di atas keizinan Allah Ta'ala, apa yang diizinkan kepada kita untuk kita bertindak dan untuk kita mengurus kehidupan ni. Begitu juga kita ni marzuk, kita ni diberi rezeki, Allah yang rezekikan kita, bukan kita yang dapat rezeki atur ke orang, tapi Allah lah yang mengaturkan segala rezeki yang dapat ke kita, yang dapat ke kita tu adalah dengan ketentuan dia. Yang ni yang nak diiktiraf, yang ni yang kita mengaku dalam la ilaha illallah, mengakui Allah lah memiliki segala sifat ketuhanan, sifat kesempurnaan yang kita boleh perolehi, nisbah wujud kita, hidup kita dan segala sifat kesempurnaan yang Allah Ta'ala beri, ini adalah semua pada anugerah dia. Yang ni yang diajar, yang ni yang ada dalam maksud la ilaha illallah. Rasulullah dia jadi macam tu lah, dia jadi macam tu, dan dia nak ajar kita supaya kita jadi macam dia macam tu. Dan jangan tak tahu, kalau kita betul-betul menjalani macam mana perjalanan Nabi SAW, tak mustahil apa yang Allah Ta'ala beri pada Rasulullah, Allah Ta'ala beri pada kita. Syarat dia apa? Syarat dia perjalanan Rasulullah sama dengan perjalanan kita, sama dengan perjalanan Nabi SAW. Perjalanan mana? Perjalanan akidah. Satu, siapa-siapa yang menjalani macam mana perjalanan Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, ulama yang amilin, atau dengan bahasa lain para awliya, yang mereka ni memang kenal Allah Ta'ala dan hidup mati dia lah untuk mencari redha Allah Ta'ala, mengikut kehendak Allah Ta'ala, mengikut peraturan Allah Ta'ala, dan hati dia sentiasa ingat Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala beri perkara-perkara yang mencari adat ni, dengan istilahnya dia panggil karamah. Cuma apa yang Allah Ta'ala beri di atas apa keperluan mereka pada masa tu lah. Apa saya nak sebut ialah siapa-siapa yang menjalani macam mana yang perjalanan Nabi SAW, betul perjalanan tu, memang Allah Ta'ala beri bantuan. Cuma nak sebut gini, di atas apa yang diajar oleh ulama ahli sunnah wal jamaah tu sekalian, Allah Ta'ala ni dia beri bantuan. Satu, kena faham, bantuan yang special macam ni dia hanya beri pada hamba dia. Perkataan hamba tu kena ambil alert sikit, mesti betul-betul hamba dia, betul-betul memang kenal Allah Ta'ala dan mempunyai sifat penyerahan diri dia sebagai hamba total pada Allah Ta'ala. Di atas perjalanan asbab, kita pun sering kali sebut asbab-asbab ni, dan kita bicara mukjizat ni, benda yang menyalahi asbab. Perjalanan atas muka bumi ni kan dia berasbab, maksudnya kena perlu buat asbab. Buat ni jadi ni, lapar makan, dahaga minum air, gelap buka lampu. Selagi ada asbab, buatlah asbab. Dan bila dah terputus asbab, masa ni lah Allah Ta'ala akan memberi bantuan tanpa asbab. Yang tu kot ayat dia. Semua perjalanan Nabi-Nabi sekalian, begitu juga Rasul-Rasul, begitu juga ulama amilin ataupun para awliya ni, semua perjalanan orang-orang yang istilahnya Allah Ta'ala beri bantuan pada mereka ni, semuanya langsung direct Allah Ta'ala beri dari Allah Ta'ala sendiri, dan direct bantuan itu pula bantuan yang luar biasa, yang memang di luar kemampuan makhluk untuk memperolehi dan membuatnya apabila dah terputus asbab. Bagi faham kataan itu, Allah Ta'ala hanya beri bantuan bila terputus asbab. Selagi ada asbab, buat asbab. Kita diperintah buat asbab. Bila terputus asbab, kita memang yakin memang Allah Ta'ala akan beri walaupun tanpa asbab. Di situ dia akan beri. Kalau kita tengok kisah Nabi SAW misalnya dalam peperangan ni, antaranya peperangan ni yang Rasulullah baling pasir yang kena mata orang kafir ni adalah peperangan Ahzab. Bayangkan tengok, semua orang kafir pakat untuk jatuhkan Rasulullah. Dengan bahasa lain, orang Islam ni tak ada geng yang tu kot kan. Seorang terkontin-kontin, Yahudi semua, kafir Quraisy, musyrikin, munafik, semua pakat untuk jatuhkan Nabi SAW. Jadi nisbah strategi apa dah buat macam-macam dah. Peperangan Ahzab tu antaranya Khandaq lah kan, buat parit apa, strategi peperangan apa dah buat. Jadi strategi Rasulullah pun macam mana, hantar satu orang untuk
provokasi musuh, yang turut bahasanya pura-perandakan musuh ni. Dan antara bantuan Allah Ta'ala, bila orang kafir macam ni cuba buat perancangan macam ni, tu yang antaranya datangkan ribut, dan antaranya perintah Rasulullah baling balik. Bila memang istilahnya dah putus harap dah untuk orang Islam ni nak boleh menang dengan bilangan yang kecil, dengan sumber ketenteraan yang begitu dhaif, yang ni yang istilahnya terputus asbab, maka datang asbab ghaib. Kalau dalam Quran ada cerita tentang datangnya malaikat, itu datangnya angin, Allahumma salli ala sayyidina. Ada antaranya Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah supaya genggamkan pasir balik. Yang tu yang selalu ahli-ahli silat baca doa tu ayat Quran tu, apa dia? Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Popular kan ayat Quran tu, tapi tak pernah mengaji pun benda je. Tapi kalau buat jumping ni sebut lah tu, dia macam nak terbang tu. Wow. Siapa? Pasal dia rasa ayat Quran tu dia dah faham lah, dan dia sampai maksud dia, dan dia lah ahlinya. Pasal dapat ilmu lah tu, pasal dia tahu macam mana nak beramal dengan ayat Quran tu, nak bagi ambil pasir ni, baling ni, habis mata orang kafir ni nanti kena pasir. Pasal apa? Pasal dia dah beramal dengan syarat-syarat untuk dapat wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Yang ni yang kelang kabut yang berlaku kat kita yang ni. Padahal tauhid kelang kabut supaya jemaah pun tak subuh payah bangun. Tapi nak beramal nak dapat wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ada sembang boleh ha. Baik. Jadi asal saya nak sebut tu ialah Tang kata memang menjadi satu sunnah Allah Ta'ala di atas pengurusan daripada hamba-hamba dia. Bantuan Allah Ta'ala beri ketika dah terputus azab, terputus asbab. Kita sebut kisah sikit. Saya nak sebut Tang kata memang kaedah Allah Ta'ala bagi bantuan macam tu. Disebab janji, dia janji. Wa kadzalika haqqan alaina nasrul mu'minin. Kata Allah Ta'ala macam itulah, macam mana janji-janji dia dalam ayat lain. Kata Allah Ta'ala haqqan alaina, satu kemestian atas kami, nunjil mu'minin, nasrul mu'minin, tolong orang mukmin ni, beri bantuan pada orang mukmin ni. Allah Ta'ala kata ni satu kemestian atas kami. Dia janji tu. Kalau kita belajar kaedah-kaedah Arab tuan-tuan, dan ulama-ulama kita ambil faham daripada kaedah ayat Quran ni, dia kata wa kadzalika haqqan alaina nasrul, alaina, Allah Ta'ala kata alaina nasrul mu'minin, kami jamin atas kami. Kena yakin tak? Memang kena yakin, semua syarat dia. Alaina nasrul mu'minin, nunjil mu'minin. Nasrul mu'minin, nunjil mu'minin ni dia hanya beri mukmin. Jadi syarat mukmin apa? Iman. Dan antara sunnah Allah Ta'ala ni, kalau tengok perjalanan Nabi-Nabi Rasul, boleh kata semua perjalanan Nabi Rasul ni Allah Ta'ala beri mukjizat ni bila terputus asbab. Semua bab Rasulullah, kalau kita tengok peristiwa yang kita dah belajar lepas, balik Isra' Mi'raj, mukjizat dah satu hal. Bila Rasulullah balik, antara kafir Quraisy yang tak percaya pada cerita Rasulullah ni, dia kata apa? Kalau betul engkau pergi Masjidil Aqsa, kau cerita kat aku berapa pintu, berapa tingkap. Rasulullah pergi dalam masa sekejap itu, dan takkan nak dan kira pintu dengan tingkap. Jangan nak kira pintu dengan tingkap kat Rasulullah. Kita pintu dengan tingkap Rasulullah hidayah pun kita tak boleh kira. Betul? Tanya Ustaz Sobri pun Ustaz boleh jawab kot. Tukang je yang tahu kot berapa pintu dan tingkap, berapa tahun ni. Itu tukang je tahu kan, kita tak pernah peduli pun. Okey, Rasulullah ditanya dan dicabar macam tu. Kalau betul kau pergi Masjidil Aqsa, kau cerita tingkap dengan pintu apa? Masa tu Rasulullah boleh jawab? Tak boleh, terputus lah sebab nampak sebab orang Ta'ala datang kan, Masjidil Aqsa depan mata tengok. Kira ya Rasulullah. No, tak nampak tu. Kira pintu belakang ada berapa, pintu depan ada berapa, pintu kiri kanan berapa, tingkap ada berapa, yang rebeh berapa, sebiji depan mata. Bila orang Ta'ala bagi bantuan? Putus lah sebab.
Putus asbab. Kita yang tak tahan putus asbab ni lah tak tahan. Kita semua cari asbab, putus asbab. Di luar keupayaan akal kita. Kita mati akal ya. Okey. Kita mati akal apa? Kita punya akal kita tak asuh, akal kita serah ke orang salah. Itulah akal kita. Kita duk pakai asbab kita. Dah yakin kita dengan sebab. Ini masalah kita. Satu, kita bila kita la ilaha illallah, kita tak pakai asbab lah. Maksud tak pakai asbab ni, kita tarkin nazari asbab. Asbab ada pun kita tak mana asbab. Itu yang bila ada asbab, dia ganggu hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Bila tak ada asbab, terus direct memang Allah Ta'ala pergi. Dan memang akan dapat melihat dengan mata kepala kita, ini ialah pertolongan Allah Ta'ala. Kalau itu saya sebut ke Rasulullah sedikit, kalau saya sebut situasi peperangan para sahabat, bila para sahabat ni diikut Rasulullah, janji, ujian, ancaman orang kafir, memang ni sebab dia buat macam ni, macam ni. Dalam peperangan mereka sikit, orang kafir ramai. Dan bila dalam peperangan dia tengok ni sebab orang kafir nak serang, nak bunuh dia, satu hal. Dan bila dia lihat dengan bilangan mereka sikit ni, dia tengok orang kafir lari bertepiaran, dia pun tak tahu pasal apa orang kafir lari. Dia kata apa? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Bila dia orang dah tak ada upaya nak lawan dah, dia tengok datang ribut, Rasulullah baling pasir di tangan baling. Walaupun pasir secekak aja, tapi habis semua, menyebabkan menang orang Islam. Apa yang jadi kat orang Islam ni? Yakin tak kat orang Ta'ala? Dia kata hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Inilah apa yang orang Ta'ala janjikan, wa rasuluhu, dan apa yang dijanjikan oleh Rasul dia. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Benar Allah Ta'ala dan benar Rasul dia. Bila Allah Ta'ala bagi bantuan ni? Bila putus asbab. Nabi Ibrahim bila campak dalam api, kita pun dah dengar kisah dia. Masa nak boleh berjawab dengan kafir Quraisy pula, Namrud apa, kena pecah bahala apa, kita dah cerita macam tu. Yang mana boleh berjawab, boleh berjawab. Lepas tu dengan seramai itu kata dia, tangkap Ibrahim ni. Nak lari mana kan? Untuk kumpul kayu api, lepas tu nyalakan dia. Sekarang campak dalam api. Mana nak lari? Memang tak lari. Untuk hati kat mana? Allah Ta'ala. Tu sekarang daripada api, nak campak api, nak pegang apa? Malaikat pun kelang kabut. Malaikat kelang kabut. Ya Allah ni, hamba engkau Ibrahim ni nak dicampakkan dalam api ni, bagi kami tolong ya Allah. Kalau kau nak bagi tolong, dia minta kat dia dulu. Ada cerita-cerita yang rasanya saya dah sebut, saya tak fokus, saya tak fokus panjang, sekadar sentuh itu je. Sampai Jibril pun datang, tengah duk baling tu, tengah duk nak masuk dalam api tu. Datang Jibril kata dia, kau nak dicampak dalam api ni, boleh tak kami nak tolong ni? Nabi Ibrahim kata apa? Allahu arsalallahu ilayya. Engkau akan hantar, Allah akan hantar engkau ni kat aku. Kata tak, aku yang nak tolong pasal aku tengok engkau dicampak dalam api. Kata fala hajata li ilaika, tak ada hajat aku dekat engkau. Dapat bantuan tak? Bila putus asbab, memang masuk dalam api punya, macam mana? Allah Ta'ala perintahkan api jadi sejuk. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bila Allah Ta'ala bagi bantuan, putus asbab. Putus asbab. Nabi Musa kena kejar dengan Firaun. Kita pun dah belajar lah bab tu. Sampai tepi laut merah, mana nak lari? Tak ada akal nak lari, betul tak? Nak lari laut bukan dia. Laut tuan-tuan, bukan sungai. Ambas sungai petani lagi lah. Sungai petani nama kan sungai petani, mana sungai pun. Tak ada saya usik tu. Kalau ada sungai, sorry lah, saya punya maklumat tak tepat. Apa saya nak sebut ni? Bukan sungai petani, laut merah. Laut tuan-tuan, ada dekat tak pernah dengan seramai-ramai lelaki, perempuan, budak-budak, kanak-kanak apa. Mana nak lari? Memang tak ada nak lari apa dah. Sampai kaum dia petikai dia, ni Musa, ni macam mana ni? Belakang ni Firaun, ni laut merah. Nabi Musa kata apa? Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Hati dia tak ada lain lah, ingat Allah Ta'ala Inna ma'iyya rabbi, Allah bersama-sama dengan aku. Sayahdin, dia akan tunjuk aku macam mana, apa dia buat. Ni urusan dia, bukan urusan aku, dan bukan urusan kita. Allah Ta'ala perintah apa? Idrib bi'asakal bahr. Bila dah terputus asbab macam mana? Ambil tongkat ni orang Musa, kau katuk laut. Fam falaqah.
terbelah 12 lorong. Bila terputus asbab, cari air tak jumpa dah, macam mana? Semua minta, ya Allah kami ni nak perlu air ya Allah. Allah Ta'ala perintahkan idrib yang asal hajar, katok batu. Semua perintah Allah Ta'ala. Bila terputus asbab, bukan air tu banyak, hampa nak minum air, dia tak katok batu, minum. Tak ada pasal macam tu. Rasulullah pun kita dah belajar juga, celah jari dia keluar air, betul tak? Bila terputus asbab, tak ada air dah. Orang kata dah dapur dahaga gila punya, tak larat nak tanggung dah nisbah lapar dan dahaga ni. Macam mana keperluan air ni, orang kata menggila dah. Macam mana? Ambil bekal, isi air, cedok. Bukan hari-hari siapa nak air mari. Bukan macam tu. Tak. Bila terputus asbab, kita yang selalu tak tahan kat kita nak tunggu putus asbab. Misalnya kita situ kita tak tahan. Satu kalau kita faham tu tentang putus asbab ni, baru pertolongan Allah Ta'ala tu yang kita kena yakin pada Allah Ta'ala, nisbah janji dia. Cuma perjalanan kita mesti betul, akidah satu, dan perjalanan syariat mesti betul. Kalau perjalanan syariat tak betul, kita tak dijamin untuk diberi pertolongan. Pasal janji Allah Ta'ala ni semua disebut mukminin. Orang yang ada iman, orang yang betul-betul iman karniwala. Terlajar sikit. Yang memang usahakan untuk dapat iman, tasdik Allah Ta'ala, yakin Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala dia yang buat kita daripada tak ada kepada ada. Semua urusan kita mestilah dia urus. Cuma di atas taklif asbab, suruh perintah buat gini ada peraturan asbab yang ada taklif. Tapi bila ada suruhan yang bila disuruh buat ni jadi sempit kat kita, sempit. Bila sempit macam mana, serah aja ke Allah Ta'ala, masa tu dia akan beri pertolongan. Kisah misalnya Nabi Yusuf alaihissalam, masa dia kecil. Saja saya nak cerita ni tuan-tuan, saya nak tunjukkan kalau kita semak semua kisah yang ada tentang mujizat begitu juga karamat yang Allah Ta'ala beri kepada makhluk yang terpilih ni, Nabi Rasul, begitu juga awliya Allah ni, Allah Ta'ala beri semuanya ketika putus asbab. Nabi Yusuf waktu dia kecil-kecil, masa dia kecil pun dia dah mimpi apa dan sebagainya, menunjukkan dia ni memang Nabi Allah. Memang asuhan ayah dia pun tahu yang ni ialah tanda-tanda kenabian ada kat dia. Yang adik-beradik dia nak campak dalam telaga, bila dah pakat semua nak campak dalam telaga, macam mana? Campak pun bukan telaga orang Mesir tu, bukan macam telaga kita. Telaga kita kalau daripada atas campak ke bawah, sakit debu gitu lah. Kalau telaga Mesir kan, kalau campak mati. Jadi apa nak buat? Turunkan dalam baldi, turunkan tali habis lah, tak sampai lagi bawah. Macam mana keputusan dia orang? Macam mana? Potong je lah tali. Tapi memang kejadian dia potong tali lah. Kalau kisah Nabi Yusuf ni, potong tali. Bila potong tali macam jatuh lah, macam ada pertolongan Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala perintahkan malaikat pergi sambut tali, turun, tak terentak sikit pun tuan. Bila Allah Ta'ala tolong? Bila putus asbab. Kisah juga yang ni mungkin saya tak pernah cerita kat tuan-tuan, dan tuan-tuan mungkin tak pernah dengar cerita ni. Dengar cerita sikit saja, cerita yang sensasi sikit kan. Cerita apa ni? Cerita Nabi Yusuf juga. Saja saya nak cuba cerita tentang terputus asbab. Cerita ni tuan-tuan, kalau tak pernah ngaji betul-betul tafsir, tak jumpa cerita ni. Saja nak cerita nak. Kalau tuan-tuan pernah dengar pun mungkin takat cerita tertentu ya, tapi mungkin cerita mukjizat ni tuan-tuan tak pernah dengar. Apa dia? Kan kisah Nabi Yusuf waktu dia digoda oleh Zulaikha tu kan. Pasal kisah dalam tafsir dia sebut, dalam Quran pun ada cerita satu-satu, tapi sebut dengan cara ijmal lah. Apa saya nak sebut ni ialah waktu berlaku peristiwa tersebut. Pasal dalam rumah Zulaikha ni, istana dia tu, dia ada satu bilik khas yang dia punya, dan untuk masuk bilik khas ni dia ada 7 pintu besar, dan tak ada orang boleh buka melainkan Zulaikha ni saja untuk nak buka pintu tu. Orang lain tak tahu. Dia memang suami dia buat khas untuk dia, ada bilik khas. Jadi dia nak ajak Yusuf pergi buat benda tak elok tu dalam bilik tu.
bilik tu. Jadi maksudnya memang privasi tinggi sungguh, tak ada siapa boleh ganggu lah. Tapi Nabiullah dia tak ada langsung ada perasaan nak buat jahat. Bahkan kalau ikut masyhur sebut kisah Nabi Yusuf ni, dia waktu daripada mula lagi, Zulaikha memang sejak daripada mula dia beli Yusuf ni alaihi salam, dia dah jatuh hati tengok Yusuf. Tapi masa tu kanak-kanak lagi bila besar remaja macam dia naik syekh bahasa kot macam tu kot, naik syekh bila tengok makin lama makin galak macam tu kot. Bila dah sampai waktu yang dia rasa munasabah untuk dia nak minta pada Yusuf ni, dan proses untuk minta ni pun dia makan masa, dan sepanjang masa itu memang Zulaikha ni bila dia jatuh hati, orang perempuan kalau jatuh orang lelaki, jatuh hati ke orang lelaki, orang lelaki jatuh ke orang perempuan, tuan-tuan tahu apa jadi? Dia akan pandang, dia akan tengok pun fokus lah, zoom lah. Nabi Yusuf bila kena zoom macam mana? Tuan dia ni kan, yang beli dia, isteri tuan dia, macam mana? Bila tengok Nabi Yusuf macam mana? Balas tak tendungan? Mata bertentang mata ke? Tak ada masalah. Sampai Zulaikha marah kat dia. Engkau hamba sepatutnya jangan palingkan mata kau selain daripada, melainkan bila aku suruh kau palingkan muka kau daripada aku. Kata tak apa hajat aku kena tengok muka kau dia. Berbalahan panjang kan cerita dalam tafsir apa. Jadi nak sebut kata orang Ta'ala dah pelihara dia daripada kecil lagi sampai dah dewasa, memang tak pernah ada hati nak buat jahat dengan Zulaikha. Sampai waktu dia nak pergi buat benda jahat tu, Yusuf pun memang dia boleh rasa sesuatu benda yang tak elok nak dibuat ni. Zulaikha nak buat benda jahat dengan dia. Yusuf ni pasal dia tahu benda ni maksiat. Kalau ikut nisbah niat dia ialah nak bunuh Zulaikha. Pasal apa? Ajak aku buat benda ni, nak mampu yang tu kot bahasa dia. Bayang tuan, orang macam tu orang Ta'ala pelihara dia macam mana? Dia bukan nak buat jahat, macam mana? Nak bunuh. Quran sebut macam mana? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha hati dia nak buat jahat dengan Nabi Yusuf. Yusuf macam mana? Perasaan dia macam mana? Bila Zulaikha ajak dia buat benda jahat ni macam mana? Dia punya niat apa? Nak bunuh Zulaikha. Kalau biar terus dalam macam tu, silap mati Zulaikha ni. Pintu bukan siapa boleh buka kan? Untung macam mana datang? Bila dah terputus sebab Zulaikha dah ajak gila ni. Apa nak jadi? Saya tak payah syarah panjang kot kan. Orang perempuan ni bila dia dah nak gila lagi, mula dia buat aktiviti sesuatu kan. Itu kot bahasa dia. Dah kemuncak dia nak ni macam mana? Allah Ta'ala falaula ar'a burhana rabbi, Allah Ta'ala datang dengan satu bantuan. Nak kata bila terputus dah sebab dia nak lari tak boleh, bilik ni 7 pintu besar kan, nak kunci buat macam ni memang tak boleh lari lah, sebab tak ada lah. Tapi saya silap bunuh. Allah Ta'ala ada rancangan dia lebih besar, yang Yusuf ni pasal mimpi dia apa semua tak selesai lagi, jumpa ayah dia dan sebagainya. Apa saya nak sebut tu ialah Allah Ta'ala nampak kan Yusuf ni kepada ayah dia. Ada setengah riwayat sebut kata nampak Jibril depan dia. Jibril kata apa? Wahai Yusuf, kau lari keluar daripada bilik. Macam mana nak lari? Pintu semua kunci. Bukan kerja engkau untuk buka pintu, kau pergi lari. Nak sebut cerita tu lah. Pintu yang besar memang tak ada orang boleh buka kan. Yusuf pergi, pintu terbuka. Buka. Zulaikha pun pelik. Terbuka. Buka. Kejar. Berlaku adegan kejar mengejar tu. Kejar. Pintu last sekali. Allah, tak boleh buka pula. Pasal bukan kerja dia nak buka. Dan Zulaikha mai buat apa? Rabut belakang Nabi Yusuf. Koyak baju kan. Baju saya pun kalau orang perempuan tarik koyak agak-agak. Bukan senang kan. Ni baju zaman Nabi Yusuf dulu buat daripada apa yang tanya saya lah kan. Tapi agak-agak bahan dia orang zaman dulunya, zaman sekarang mana kuat lagi. Tak tahu diam je lah dengar satu kata kan. Boleh koyak kan. Bayar nak macam mana dia punya gila punya nak kepada Nabi Yusuf tu. Tarik koyak je, buka
wastabaqal baba wa qaddas qamisuhu min duburin wa sayyadaha ladal bab. Koyak baju, pintu terbuka. Tuan dia, hal lelaki di depan. Macam orang perempuan kan, kalau salah apa macam mana? Dia nak buat jahat dengan aku. Okey, saya nak cerita tentu putus asbab. Siapa salah? Putus asbab juga sekali. Dan kalau ikut cerita dia, memang tak tahu asal Zulaikha ni tak ada anak. Dia ada anak. Ada anak melakang dia. Sehari sebelum peristiwa tu datang. Dan budak ni memang duk menangis dalam istana. Duk menangis. Jadi bila diminta saksi apa siapa dia, biasalah orang yang Zulaikha takkan nak aku dia salah. Kata dia Yusuf yang ajak aku buat macam ni. Macam nak dakwa semua orang nak lepaskan diri lah. Dia tahu macam ni lah. Yusuf, Allah Ta'ala datang ilham kat Nabi Yusuf. Apa dia? Saksi yang akan melepas, saksi aku kata aku tak bersalah ni budak yang duk menangis. Buat dia main. Putus sebab kan. Datang Jibril datang kata orang panggil budak yang duk menangis tu. Budak pun dalam dukungan yang tak sepatutnya boleh bercakap lagi. Yang tu sekali lalu kita ada sebut itu saksi Yusuf apa saya sebut itu. Bila datang budak ni nak dijadikan sebagai saksi. Zulaikha pun bila budak jadi saksi macam dia pun tanpa saksi, kalau jadi saksi kalau boleh ceritalah buatlah jadi saksi. Dengan tenang hatinya dia membenarkan untuk kanak-kanak tu jadi saksi untuk menunjukkan Yusuf tak bersalah. Pasal orang lain semua dah menuding jari ke Yusuf dah. Pasal Zulaikha ni tuan ialah antara dalam negeri Mesir pada zaman tu ialah antara perempuan yang paling cantik, yang kalau siapa-siapa tengok dia semua gila. Nabi Yusuf tengok hari-hari tak pernah gila. Zulaikha yang gila kat dia. Okey. Ikut cerita ni tak? Okey. Tak kisah cerita jadi panjang lah. Tapi saya nak cerita apa ni? Saya nak bagi habis sikit tu. Nak cerita saksi ni putus sebab je. Pasal dia mana ada saksi apa? Pula tu dia budak yang dibeli, hamba yang dibeli. Siapa yang nak bela dia? Jadi budak kecil je lah. Dia kata, wahai budak, kau cerita kata dia, siapa yang bersalah? Tu yang cerita dalam Quran tu. In kana qamisuhu qudda min duburin min qubulin fasadaqat wa huwa minal kazibin. Lajak-lajak mulut ni baca tak kisahlah tapi nak cerita itulah. Budak tu kata kalau jubah dia punya jubah dia koyak belah depan, maksudnya fasadaqat, benar Zulaikha ni dusta Yusuf. Kalau kata koyak belah belakang, kata apa? Dusta Zulaikha, benar Yusuf. Baju koyak mana? Belakang. Tak payah hurai kot. Boleh faham kenapa koyak depan, koyak belakang tu? Cukup kot. Boleh faham? Pasal kalau Yusuf nak buat jahat kat Zulaikha, tentulah menghadap, nanti koyak depan lah. Yang ni Yusuf lari, siapa rabut apa? Zulaikha yang rabut Yusuf, satu koyak belakang. Boleh? Syarah tu pun nak kena panjang leceh. Apa cerita? Jelas. Saya nak cerita apa? Bila putus sebab pintu boleh terbuka, budak yang tak boleh bercakap untuk mensaksikan benarnya dia. Kisah Juraij lah. Kalau cerita kanak-kanak yang boleh bercakap masa kecil tuan, semuanya ialah bila putus sebab. Semua ketika putus sebab. Jadi nak kata apa? Jadi atas kita bicara tentang Rasulullah yang dia kata melontar pasir yang habis kena ni, bila Allah Ta'ala bagi janji bantuan ni, memang dia janji, dan janjian dia akan beri bila putus asbab. Bila putus asbab. Selagi ada sebab, buat asbab. Okey, saya nak cerita situ lah. Satu, kalau ada masa renung sikit, tengok sikit, analisa sikit semua peristiwa yang berlaku. Semua bantuan Allah Ta'ala beri ni, khasnya atas bicara mukjizat ataupun karamat pada awliya, semuanya ialah ketika putus asbab. Ashabul Kahfi masuk dalam gua, tak ada pintu tuan, tapi siapa pun tak berani masuk. Pasal apa? Boleh masuk, tapi masuk macam mana? Semua keluar macam orang gila. Siapa berani masuk? Bila? Putus asbab. Allah Ta'ala bagi bantuan macam tu.
Satu yang wajib atas kita tuan-tuan, orang beriman ni apa dia? Buat kita punya betulkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Itu yang wajib besar. Satu, kita ni besar, kita khasnya akhir zaman ni, khasnya kita nak, tak tahulah umur kita sampai tak sampai yang zaman Dajjal tu, na'udzubillah. Nak betulkan apa tuan? Betulkan akidah kita. Memang masa tu istilahnya akan jadi huru-hara. Pasal apa? Hari pertama Dajjal macam setahun. Jadi 6 bulan siang, 6 bulan malam. Bayang tuan-tuan, makanan agak-agak cukup ke? Minyak, gas, air apa semua tak ada. Sebab apa? Makan minum je. Kalau nak kira makan minum, nak makan apa ni? Kena minta juga kat Dajjal betul tak? Syarat kufur. Masa tu lah nanti akan terputus asbab. Makan minum tak ada, macam mana? Yang bagi rezeki kat aku bukan makhluk, Allah. Dia perintahkan aku tak kufur pada Dajjal. Macam mana? Tidak sama sekali. Apa Allah Ta'ala nak bagi sumber pada kita? Bukan kerja kita. Bukan kerja kita. Bagi betul hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan bagi makan minum dan tak sedap lagi pada hak demo bagi ambil makanan daripada Dajjal. Yang ni yang bab akidah yang kita kena faham ni. Perjalanan akidah. Yang bila akidah ni tuan-tuan, dia memang ada istilah ni, ke-ghaib yang kita nak iman balik pada Allah Ta'ala, yang memang kita ni ada peraturan asbab yang kita kena laksana. Dan bila kita laksana ni, jangan tak tahu nanti akan ada susah payah dia macam-macam. Dan kita, hati kita tetap berpegang dengan Allah Ta'ala, dan jaminan Allah Ta'ala dia bagi janji, dia akan bagi kemenangan dan bantuan. Dan jangan tak tahu, bantuan hanya diberi ketika putus asbab. Dengar elok ya. Sabar je lah. Dengar, kalau putus asbab pun, mati pun, macam mana? Biarlah mati. Awak nak hidup jumpa duduk Dajjal bagus-bagus macam tu? Tak, biar mati. Dajjal suruh jadi kufur, nak hidup pasal boleh makan. Silap lah. Pasal hidup kita masuk bukan untuk makan. Hidup kita nak kita mati dalam keadaan beriman pada Allah Ta'ala. Habis-habis sebab makannya nak jadi kufur. Macam belik tak belik ni akidah ni. Yang belik akidah macam mana? Biar mati lah apa. Jangan biar ambil benda haram, apatah lagi nak jadi kufur. Nak kufur pada Allah Ta'ala, nak beriman dengan Dajjal ni, tak pasal. Walau nak mati oleh pun, walau nak dibunuh oleh pun, macam mana? Mati-mati ya. Dan jangan tak tahu, kalau disebab Allah Ta'ala lagi bantuan, bila terputus asbab ni, tak ada siapa dah boleh bantu kita. Orang Islam pun masa tu sangat sikit. Macam mana? Allah akan beri bantuan. Apa bantuan tu bukan kerja kita. Tu kalau mati pun macam mana? Lebih baik mati dalam keadaan mulia daripada hidup jadi bangsat. Apa? Kasar sikit lah bahasa tu. Itu pelajaran akidahnya. Satu, orang kafir dia gerun sangat bila orang Islam yang akidah macam ni. Akidah macam ni dia takut sangat ni. Pasal apa? Akidah yang pegang dengan Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala janjikan nak bagi pertolongan. Bila putus sebab Allah Ta'ala punya pertolongan. Yang ni manusia tak boleh nak buat apa. Kalau manusia yang bila putus hubungan, minta kat mereka, minta kat Rusia, minta ni. Saya silap jadi tali barut Amerika, tali barut Rusia tu. Jaga elok tu. Baik. Jadi nisbah apa kita bicara yang kat Rasulullah ni berlaku ni adalah benda yang memang harus pada akal menerima keberangkalan untuk berlakunya. Sama balik baca kitab kita. Kata dia, Islamani'ah min usuli syai'in min dhalika turabi li'aini kulli wahidin. Kerana tidak ada sesuatu pun yang menegah daripada sampainya sesuatu min dhalika turabi, daripada tanah itu ataupun debu itu, pasir itu, li'aini kulli wahid, bagi ke biji mata setiap daripada seorang daripada orang kafir tersebut. Di kulli wahid, bagi setiap individu yang ada dalam peperangan yang bersama kafir itu. Walakinna laisa fi qudrati ahadin minan nasi an yusilahu hadzal isala wa yuwazzi'ahu ala a'yunihim hadza tawzi'a, walakinnahu fi qudratillah ta'ala. Akan tetapi kata dia, tidak adalah pada keupayaan seorang pun di kalangan manusia an yusilahu ataupun an yuwasilahu, untuk menyampaikan atau mengenakan akan turab, akan debu ni, tanah ni, pasir ni, hadzal isal, sebagai penyampaian ataupun kena ini, wa yuwazzi'uhu, dan
apa yang disebut agih-agihkan dia ataupun menghamburkan dia, pasir debu ni, tanah ni, pasir ni, ala ayunihim, ke atas mata-mata mereka tu kufar, hazat tauzi'a, sebagai hamburan yang macam ni. Walakinnahu, akan tetapi, kalau dah kata keupayaan manusia itu bukan apa dia ni ila fi qudratillah ta'ala, adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah dia yang boleh buat. Wa huwa qadirun ala fi'li dzalika mu'jizatan li rasulih alaihi salam. Allah taala adalah amat kuasa di atas memperlakukan demikian itu sebagai mukjizat kepada rasul dia alaihi salam. Memang nisbah boleh berlaku ni Allah taala saja. Satu kalau kita tengok zaman dulu yang boleh jadi, kita dengar cerita selendang merah lah, pedang terbang lah, nisbah Allah Ta'ala bagi bantuan disebabkan adanya manusia yang masih taat pada Allah Ta'ala dan masih akidah dia betul dan sentiasa memulangkan urusan dia untuk menyelesaikan apa isu dia hanya pada Allah Ta'ala, tiada pada hal lain. Satu Allah Ta'ala bagi bantuan berbentuk macam tu, pedang terbang, selendang merah lah, apa benda kan, potong habis kepala orang kafir ni. Yang kata itu ialah bukan dengan keupayaan kita, Allah Ta'ala yang beri. Tu saya sebut tadi lagi, apa dia, kesilapan kita ni khasnya kalau sebut kita bangsa Melayu ni apa, nak pergi cari ilmu selendang merah. Ilmu selendang merah, ilmu pedang terbang, ilmu boleh terbang, lagi mula nama-nama istilah macam-macam, ilmu apa, Sunan Kalijaga, lagi ilmu Wali Songo, ilmu Tok Kenali lah, macam-macam tu kan. Nanti pula ada apatah lagi, ada orang boleh bai'ah dan boleh bagi amalan tertentu dan kita boleh beramal dan kita pun boleh buat pula. Kita sangka ilmu tu betul, rupanya jin. Yang ni pun tempat-tempat yang berlaku banyak kecohan, banyak orang terpedaya, tertipu, yang sangka dia amalan ni amalan aulia, yang dapat keupayaan macam tu pun keupayaan aulia juga, dan apatah lagi gurur dia sangka dia ialah aulia Allah. Ni semua guru-guru tipu daya dalam bab ni kan. Dia pun katalah dapat bai'ah zikir, dia pun zikir 40 hari, 4 bulan ke 4 tahun ke lepas tu test lah, test tengok lampu, pecah, boleh jadi lah, jadilah amalan aku. Boleh lah buat macam ni, jadi betul janji Allah Ta'ala. Jadi beramal lah, beramal untuk apa? Untuk pecah lampu. Beramal apa? Untuk baling pasir. Beramal apa? Untuk bagi pedang terbang. Lagi pegang pedang, pindahkan aura zikir dekat pedang, niatnya pedang tu, alhamdulillah. Alhamdulillah keluar otak kau. Kalau saya berani gula ayat tu. Tu apa tu? Gurur, tipu, kecoh, kena tipu lah. Sekalipun yang menyebabkan jadi gitu dengan sebab zikir. Tak, zikir bukan untuk itu. Zikir untuk kita membesarkan, mentauhidkan Allah Ta'ala, mentazim Allah Ta'ala. Kita menghilangkan upaya kita daripada kita. Bahkan pergantungan hati kita mutlak pada Allah Ta'ala. Itu baru betul amalan zikir. Bukan zikir. Tengok, aku dah ada satu power pedang terbang. Tak betul. Tentu saya ngaji dulu, guru tuan dia kata, kalau ada power gitu pergi Palestin, suruh pedang tu pancung ambil kepala Yahudi, senang. Pergi lah. Tak berani pergi pula. Kalau boleh pergi lah, hantar. Tak boleh pula, pasal memang tak ada, gurur je. Satu jago-jago persilatan yang ada kat Malaysia kan, nama maha guru, gian, boleh tunjuk benda pelik-pelik luar biasa. Buat apa tunjuk kat orang luar biasa untuk orang kagum kat kau? Tunjuklah luar biasa engkau untuk pergi lawan musuh tu. Hanya untuk tunjuk luar biasa untuk dikagumi, buat apa? Guru tu tipu. Untuk tengok semayang pun tidak, mengaji pun tidak. Alah, apa cerita hidup pun tak ikut dengan syariat. Walaupun tengok duk zikir dia, zikir aja. Zikir pun tujuan apa? Zikir untuk dapat kebaikan, zikir untuk pedang terbang, untuk selendang merah. Tak betul, sesat. Tak betul. Kita zikir untuk ta'zim Allah Ta'ala, makin zikir makin rendah, makin zikir makin la haula wala quwwata illa billah, baru betul amalan tu. Baik.
wa qadimtanna alaihi bihadhihi al-khariqati allati sarrafa biha anhu wa an ashabihi al-a'da'a. Wa qadimtanna, sesungguhnya telah memberi kurniaan, telah memberi nikmat, telah menganugerah. Yang tu boleh terjemah bahasa imtanna ni daripada manna. Telah memberi kurniaan Allah Ta'ala alaihi, kata Rasulullah, bihadhil khariqati, dengan perkara mencari adat ini, allati, yang perkara mencari adat ni, sarrafa biha, Allah Ta'ala telah palingkan biha, dengan hadhil khariqah, perkara mencari adat ni, anhu, daripada Nabi, wa an ashabihi, dan daripada sahabat dia. Allah Ta'ala paling apa? Sarrafa a'da'a, akan musuh. Jadi musuh teruskanlah. Faqala fil Qur'ani syarif, yang ni yang dia nak tunjukkan dalam Quran, yang asal kita baca dalam perenggan ni tadi. Dia kata ada isyarat dalam Quran menceritakan peristiwa yang ni, peristiwa Rasulullah baling pasir ni, habis kena kat mata orang kafir. Faqala, firman Allah Ta'ala fil Qur'ani syarif mukhatiban, keadaan ayat Quran ini khitabkan, maksudnya fokus, tujukan cakap lahu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, biqaulihi wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Ni isyarat Quran. Asal terjemah dia, wa ma ramaita iz ramaita, tidaklah kamu melontar ya Muhammad, iz ramaita, apabila kamu melontar, walakinna Allah, akan tetapi Allah Ta'ala lah rama, yang melontar. Itu terjemah. Apa maksud dia ni? Tidaklah engkau melontar, bila engkau melontar, akan tetapi Allah Ta'ala melontar. Kalau faham bodoh-bodoh, Allah Ta'ala lontar semua nanti saat. Ayat Quran ni pendek, lengkap, padat, untuk menunjukkan bab akidah ni. Apa dia? Rasulullah lontar tak? Lontar. Pasal apa? Quran tu sebut izramaita, Rasulullah lontar tak? Nampak zahirnya Rasulullah lontar. Jadi cuma bila Rasulullah lontar tu, yang sebenarnya yang melontar ni siapa? Bolehkah Rasulullah dengan keupayaan dia lontar untuk boleh kena mata setiap orang kafir? Tak boleh. Itu siapa yang melontar sebenarnya? Tiang ada istilah hakiki dan syariat zahir. Yang ada istilah i'tiqad yang batin, dan ada yang ditengok dengan mata kepala yang zahir atau perjalanan syariat. Perjalanan syariat Rasulullah ambil pasir, baling. Rasulullah baling tak? Baling. Jadi ni sebab ikhtiar usaha memang diberi pada Rasulullah, dan disuruh Rasulullah buat itu. Tapi nak boleh kena, macam mana kena yang berlaku tu, memang bukan di atas keupayaan Rasulullah. Jadi memang kalau dengan peristiwa tu, memang yang buatnya memang tiada lain, hanya Allah Ta'ala. Bahkan ayat Quran ni dia bukan untuk kes ni saja tau. Semua bab dalam kehidupan kita, wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Kita makan, tidak adalah kamu makan bila kamu makan, melainkan Allah Ta'ala yang makan dengan kamu. Sama lah faham tauhid dia. Cuma yang ni mencari adat, yang beradat pun samalah tauhid dia. Satu kita tauhid dengan Allah Ta'ala ni, yang kata semua ni adalah Allah Ta'ala punya. Bukan saja untuk perkara mencari adat, yang ada bab awal pun kita dah bicara, bukan saja kes mukjizat, even bukan mukjizat sekalipun, akidah kita macam mana? Siapa buat semua? Allah. Saya ajar, tuan-tuan faham tak? Tidak adalah yang kamu ajar yang kamu boleh bagi faham ketika kamu bagi faham, melainkan Allah Ta'ala yang bagi faham. Samalah faham dia. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Itu tak faham kita mengaji. Kita mengaji, kita dapat ilmu. Tidak adalah yang kau belajar, yang kau dapat ilmu, melainkan Allah Ta'ala yang bagi ilmu. Jadi siapa bagi ilmu kat kita? Allah. Tapi boleh tak duduk kat rumah? Bodoh main mengaji. Kalau saya duduk sini pun saya diam je. Kena bercakap pun saya cakap Urdu lagi, tuan-tuan tak faham. Katalah gitu kan. Jadi apa? Asbab ni ditaklif kat kita, tapi dari segi faham macam mana? Asbab tak beri bekas. Yang buat semua ialah Allah Ta'ala. Cuma yang ni tak beradat. Yang selalu kita tengok beradat. Beradat ke tak beradat ke? Kalau atas kita bab fa'il ni, bab perbuatan ni, fa'il hakiki, pembuat sebenarnya siapa? Allah. La ilaha illallah. Allah sajalah yang boleh membuat segala af'al. Tentu turun hujan, wa ma turun hujan
ketika hujan turun, melainkan Allah Ta'ala yang bagi turun hujan. Saja saya guna bahasa itu kan. Bila turun hujan pokok subuh tak? Pokok subuh. Jangan jawab. Jangan cakap. Tidak adalah bila hujan turun pokok subuh, yang bila hujan turun pokok tu jadi subur, melainkan Allah lah yang menyuburkan. Sama faham? Sama faham? Sikit tak ubah. Sikit pun tak. Sama. Kita duk faham Mama Romaita Iz Romaita, balik mata dia lagi kena pasir. Faham itu je. Tak, semua sama. Sama. Cuma nak dapat sampai tahap kita boleh merasakan perbuatan ni adalah semua salah. Dia kena latihan tauhid lah. Latihan dia apa? Ilmu la ilaha illallah. Memang kena faham ilmu dia apa? La ilaha illallah. Allah saja yang memiliki uluhiyat, makhluk tak ada. Uluhiyat tu dalam bab zat, sifat, af'al, asar. Ada istilah macam tu dengan kalangan ulama. Maksudnya apa? Nisbah kita bicara perbuatan ni, kita minum air, siapa boleh bagi hilang darah? Allah. Tauhid ni. Wa ma ramaita iz ramaita. Wa ma syaribta ib syaribta walakin Allah asyrabaka. Tidak adalah kamu minum apabila kamu minum, melainkan Allah Ta'ala yang minum dengan kamu. Tidak ada yang kamu makan apabila kamu makan, melainkan Allah Ta'ala beri makan dengan kamu. Itu yang bila apa saja kita buat, semuanya kita kata apa? Alhamdulillahillazi, macam mana? At'amana. Allah Ta'ala yang beri makan aku. Nampak? Bukan benda mencari adat pun, benda beradat. Tapi nak feel siapa? Allah Ta'ala yang pelihara kita, yang bagi kita makan. Dia at'amana. Lagi wasaqana, dia bagi kita minum. Bangun tidur, kita tidur mati dia. Bila bangun jaga tak? Siapa bagi hidup? Alhamdulillahillazi ahyana. Allah Ta'ala yang menghidupkan kita. Dia tak bagi hidup. Nak masuk tandas, ada iblis syaitan tak? Siapa boleh lindung kita? Allah. Baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allah, engkau lah yang boleh halang aku daripada syaitan jantan, syaitan betina. Siapa boleh halang semua? Siapa? Allah. Kat kita buat sebab lagi betul. Buat sebab lagi betul, iktiraf semua hak Allah. Tu tauhid dah. Satu, bila tauhid kita betul ni, ada asbab ke tak ada asbab ke, sama je. Tapi di atas perjalanan dunia ni asbab lah. Asbab lah. Tak mustahil lah tuan-tuan, lampu gelap. Gelap ni, itu tak boleh nak buat apa-apa. Ada satu benda yang sangat menakutkan ke, katalah masuk rumah ni, dia tengok ada ular, ada anak dan isteri. Buka lampu, lampu padam. Buka-buka, Allah, ular tendung selir lah tu. Tak apa kapak. Macam anak-anak dia abang. Apa nak buat? Kita pun ajam, darling. Sama tu kepala otak dengan bini dengan anak. Sobek. Mana? Tenang. La ilaha illallah. Tak mustahil loh. Tu mata tuan-tuan lebih tajam daripada mata Superman lagi. Ulah. Tak mustahil. Bila? Putus asbab. Tuan-tuan buka lampu nampak asbab, kena cek kayu lah. Kena ambil kayu. Tapi bila buka lampu, lampu padam, blackout. Macam mana? La ilaha illallah. Yakin Allah Ta'ala. Mesti yakin hal tu. Tak mustahil dia nak bagi kita dengan tanpa asbab. Pasal terputus asbab, jangan tak tahu. Allah Ta'ala jamin dia nak bagi. Wa kadzalika haqqan alaina nasrul mu'minin. Kami nak tolong orang yang beriman. Jadi kita nak jaga elok-elok ni, jaga apa? Jaga iman. Benda akidah. Itu mana-mana ilmu yang kita belajar nak pergi berjurus memahamkan kita supaya iktiraf Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala, faham Allah Ta'ala, supaya kita boleh istilahnya zerokan kita dari sudut kita nak rasakan kita ni nobody, bahkan Allah Ta'ala lah yang segala-galanya. Then we are, di sisi Allah Ta'ala adalah somebody. Maksud saya pernah sebut perkataan tu. Baik. Jadi pahaman itulah yang tak ikut nisbah khas isyarat kat Rasulullah peristiwa ni ayat Quran ni. Dan ayat Quran ni sebenarnya memahamkan kat kita ada taklif wa ma ramaita. Kemudian ada nafi, tak kena. Iz ramaita, bila engkau Rasulullah diistilahkan Rasulullah melontar juga. Tapi wa ma ramaita iz ramaita tu akan, tapi Allah lah yang hakiki yang rama, Allah Ta'ala yang melontar hakikatnya.
Bahkan bukan saja bab tu, semua bab Rasulullah dia bagi hidayat. Siapa bagi hidayat? Wa ma hadaita iz hadaita walakinallaha hada. Tuan-tuan tak kerti Arab, tak kerti lah nak olah ayat tu kan. Tidak adalah kamu bagi petunjuk ketika kamu bagi petunjuk kepada orang, tunjuk dia dengan mukjizat, dengan cakap, dengan hujah, dengan alasan. Tidak adalah kamu bagi petunjuk, melainkan Allah Ta'ala lah bagi petunjuk. Satu, apa yang Nabi Rasul bila dia, orang dapat hidayat, dia kata apa? Wa ma taufiqi illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Tauhid dia pasal apa? Faham maksud Al-Quran. Yang ni maksud Al-Quran itu, kata dia, wa ma ramaita haqiqatan, tidaklah kamu melontar pada hakikat. Wa awsalta turaba ila kulli ainin min a'yunil kuffari hina ramaita zahiran. Dan wa awsalta, tidaklah engkau menyampaikan turaba, pasir, debu, tanah itu, ila kulli ainin, pada setiap biji mata, min a'yunil kuffari, daripada mata-mata orang kafir ni, hina ramaita zahiran, ketika engkau melontar pada zahir. Jadi nak sebut apa? Zahir memang ada perbuatan Rasulullah melontar, cuma hakikatan walaupun tengok Rasulullah melontar pada zahir, tapi sebenarnya Allah Ta'ala lah yang melakukan lontaran itu. Betul, kata sekali lagi, ayat ni bukan saja kes ini, bahkan seluruh kehidupan kita kena faham, kena realize kan, masuk Al-Quran ni bukan untuk kes tu saja, tapi untuk semua. Matahari terbit, macam mana nak sebut? Tidak adalah terbitnya matahari ketika matahari memancarkan cahayanya, melainkan Allah Ta'ala lah yang menerbitkan cahayanya. Dengan sebab kena matahari berlaku fotosintesis, dapat oksigen, contoh itu kan. Tidak adalah pokok melakukan proses fotosintesis untuk melakukan oksigen ketika ia melakukan proses fotosintesis tu, melainkan Allah Ta'ala lah yang menfotosintesiskan tumbuh-tumbuhan itu. Saja bahasa tu susah sikit nak sebut tu, jerit sikit tu. Boleh? Sama kan? Sama faham ni. Sama faham ni. Itulah maksud la ilaha illallah. Allah saja semua. Atas kita bicara ni bab fi'il, perbuatan. Lianna zalika laisa fi qudratika, kerana semuanya itu, kata dia, zalik, nisbah asal kisah kita ni tentang Rasulullah, perbuatan yang melontar ni, fi qudratika, bukanlah dalam keupayaan kau. Bahkan kalau kata baling kena orang mata, orang depan ni satu orang, tu pun bukan dalam keupayaan kita. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya kita nak boleh buat satu, tak ada daya nak buat taat, nak tinggal maksiat, nak buat apa saja pun, melainkan billah, dengan pertolongan dan bantuan Allah yang beri hakikatnya Allah Ta'ala yang menggerakkan kita semua. Itu yang kalau Quran ada yang kita dah belajar dulu, wa ma tasyauna illa an yasha Allah, tidak adalah apa yang kamu kehendaki. Kehendak kita pun sebenarnya adalah Allah yang kehendaki kita buat apa-apa sesuatu. Walakin Allah huwa alladhi rama haqiqatan, akan tetapi Allah Ta'ala lah dia yang melontar pada hakikatnya. Wa awsala habbatit turabi, dan Allah Ta'ala lah yang menyampaikan biji-bijian pasir itu, habbat, butiran-butiran pasir itu, li'ayuni a'daika, kena kepada mata-mata musuh-musuh engkau, al-muharibina, yang memerangi kamu ya Muhammad. Baik, itu isyarat pada ayat Quran. Kalau hadis, banyaklah hadis, dia tak fokuslah pada hadis tu, pasal hadis memang menceritakan satu-satu tentang peristiwa yang Rasulullah diperintahkan untuk ambil segenggam pasir, baling, habis semua orang kafir kena mata masing-masing, yang sampai mereka lari bertampiran kerana takut dipenggal kepala oleh orang Islam, disebabkan ketidakupayaan mereka untuk melihat aktiviti orang Islam kerana mata mereka yang dimasuki dengan pasir itu. Fanahnu ma'syaral mu'minin, maka kata dia, kami kumpulan orang mukmin ni, nu'minu bi husuli hadhil khariqati, beriman dengan hasilnya mukjizat perkara mencari adat ini, mukjizatan sebagai mukjizat di nabiyina, kepada nabi kita Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala beri rahmat ke atas dia, wasallama, dan memberikan kesejahteraan ke atas dia.
Habis kan tu. Perenggan ni kalau ikut cerita lain lah sikit. Ada soalan? Tak. Kisah Nabi Sulaiman yang mana? Ya. Oh. Soalan penjelasan yang diminta ialah mengenai pernyataan yang sebut tadi tu, yang kata mukjizat ni kalau kita perhati, dia ialah satu keadaan yang Allah Ta'ala beri bantuan, pertolongan kepada orang mukmin, khasnya Nabi Rasul Anbiya tadi, ketika putusnya sebab. Jadi antara penjelasan yang diminta ialah pasal kalau tengok peristiwa tu ada juga yang dia bukan butuh asbab, tapi istilahnya minta kan. Kalau berarti itu sebenarnya butuh asbab juga. Kisah kalau misalnya yang ditanya tu ialah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, kan peristiwa burung hudhud beri laporan tentang Balqis apa, Allahumma salli ala sayyidina, kata dia ni ada raja perempuan yang duk sembah matahari. Kemudian Nabi Sulaiman hantar surat suruh dia serah diri dia, beriman pada Allah Ta'ala, mengakui Nabi Sulaiman ni adalah utusan Allah Ta'ala. Jadi antara perkara yang untuk menunjukkan benarnya Nabi Sulaiman ni lah Nabi Allah, adalah utusan Allah Ta'ala, permintaan Nabi Sulaiman di kalangan umat dia pada masa tu minta apa? Minta satu benda yang istilahnya di luar keupayaan manusia biasa untuk membuat dia. Antaranya Nabi Sulaiman minta supaya siapa di kalangan yang ada di hadapan dia yang berupaya untuk membawa singgah sana Balqis yang berada di negeri Sabah tu, bawa ke tempat Nabi Sulaiman ni, ke istana Sulaiman ni. Faman ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang boleh datangkan singgah sana Balqis ni sebelum Balqis datang. Kalau ikut arahan tu dah ada dah. Datang tak tunjuk istana dia, apa dia punya singgah sana. Singgah sana ni macam tempat bersemayam dia lah kan. Tempat macam tu kot istilahnya, bersemayam, tempat dia duduk, pembesar dia duduk keliling dia, panggil apa? Singgah sana. Singgah sana dia tu bawa pergi ke istana Sulaiman. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi antara yang tawar diri untuk bawa tu ialah jin. Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku boleh bawa singgah sana ni sebelum kalau asal terjemah Quran, kau bangun daripada tempat duduk kau. Maksudnya ni pagi, pasal Nabi Sulaiman ni dia antara pengurusan dia pada rakyat dia. Dia ada istilah waktu pejabat dia. Dia akan selesai bangun daripada tempat duduk dia waktu petang. Maksudnya ni pagi, sebelum kau selesai kerja kau petang ni sampai. Okey, itu keupayaan jin. Ada yang luar upaya dan memang putus asbab. Siapa boleh buat main? Sulaiman nak cepat ni. Nabi Sulaiman nak cepat ni. Siapa? Qala rajulun min ahli kitabi. Itu tak? Sebut tak? Sudah lain kali dia duduk jauh kan, main duduk dekat ayat. Boleh jerit lagi ni. Saya punya refer Quran ada ini, dia boleh rebut. Bila segar lagi nak jerit kuat kot. Lajak-lajak mulut tak jumpa. Tapi nak kata orang yang seterusnya memberikan kesanggupan untuk membawa singgasana Balqis ni, kata dia ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku boleh bawa istana ni wahai Sulaiman sebelum kamu, kalau kamu pejam, sebelum kamu celik yang mata tu. Istana depan. Kau bayang sama? Putus asbab. Siapa boleh buat? Untuk buat apa? Minta ke Allah. Nabi Sulaiman buat.
Waktu kalau ikut Nabi Sulaiman buat apa? Minta kat ayat dia tak? Baik dia sendiri minta. Pasal dia Nabi Rasul. Buat apa minta kat jin? Jin lagi upaya oleh Nabi Rasul. Macam mana pun nak sebut tu, siapa yang upaya? Allah je upaya. Dan siapa yang sedar Allah yang upaya nak datangkan tu? Manusia yang beriman, yang di bawah asuhan Nabi Sulaiman, yang kenal la ilaha illallah. Dia faham bukan Nabi Sulaiman, bukan jin. Siapa? Allah yang bawa datang minta. Yang pemuda itu adalah Asif ibnu Burkhayah. Nama seorang yang cukup masyhur pada zaman Nabi Sulaiman ni, yang dia lah seorang istilahnya wali ya, pasal dia bukan Nabi juga Rasul, tapi rajulun saleh yang beriman, yang bila diminta oleh Nabi Sulaiman untuk bawa ni, dia yang bawa. Istilahnya dengan sebab dia orang Ta'ala bawa kan singgah sana tu. Dan pasal apa dia boleh bawa? Bukan keupayaan dia, tapi dia atas akidah dia dan faham dia, tauhid dia yang betul, bahawasanya yang boleh datangkan tu adalah hanya Allah Ta'ala. Dia doa aja. Setengah-setengah tafsir sebut doa dia menggunakan Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qawi, Ya Latif. Saya tak hafal satu-satu. Lagi saya hafal tu tak minta pula. Orang Melayu kita tu lah. Orang Melayu kita tu lah mana? Ustaz apa doa Yasin bin Burkhayah ni? Bagi saya Ustaz, ajar saya pasal apa? Saya nak minta bangunan tu yang tak pakai, saya nak bawa mai kali kat Sungai Petani ni. Kau letak kau. Tak diajar dia macam tu. Tak diajar macam tu. Jadi dalam suasana macam tu, jadi ahli tauhid satu hal, kalau ikut dalam tafsir juga sebut. Jadi rasanya saya nak cerita dah kata itu sebenarnya putus asbab sebenarnya. Dan menunjukkan bahawasanya dalam saat macam tu yang boleh bawa datang siapa? Hanya orang salah. Dia doa minta sampai. Dan bila Nabi Sulaiman pun bila dia tengok singgah sana ni ada depan mata dia, dia puji ke dekat Asif Burkhayah ni. Tak. Ada kita hadza min fadli rabbi falamma ra'ainahu akbarnahu. Itu kisah Balqis. Slow. Bila dia tengok je sana Balqis, bila dia pejam, celik dah ada sebelah. Kata apa? Hadza min fadli rabbi. Dia beluani ashkuru akfur, bukan? Tapi ayat dia kata ya, dia tak puji pada orang bawa datang tu, tapi dia apa? Dia sedarkan yang datang tu adalah Allah yang bawa datang dengan singgah sana tu pada dia. Dia tak rasa kat sebab. Dan orang tu pun dia tak rasa kat diri dia yang bawa. Jadi kalau kita perhati tu kisah-kisah ulama ni satu-satu atas disiplin ilmu atas kita sebut ni, memang kalau perhati dia sebenarnya putus asbab. Cuma asbab tu apa? Doa. Dan doa ni doa asbab ke? Tak, doa bila dia asbab. Ya Allah. Putus asbab. Pasal apa? Siapa boleh buat datang? Siap. Kalau katalah misalnya satu kemalangan, saya nak tunjuk kata contoh, masih istilahnya putus asbab. Doktor kata 50-50, bahkan bukan 50, 20 je daripada 80, 20-80 katalah itu, memang sangat tipis. Minta ya Allah, tak ada harapan aku nak minta melainkan pada engkau. Putus asbab. Doktor pun kata tak boleh buat apa, asbab pun tak boleh buat. Itu siapa? Allah. Dia tengok macam mana? Hidup. Putus asbab lah. Cuma janganlah feel seronok kita doa. Feel apa? Allah yang beri. Atas namanya putus asbab. Yang tu kot. Salah satu kita kata macam mana, asal nak sebut dalam pernyataan tu lah, yang kata memang Allah Ta'ala jamin untuk beri bantuan kepada setiap orang mukmin dengan dia, dan jaminan dia nak beri ni ketika putus asbab. Memang pada tempat-tempat yang di luar keupayaan kita, Allah Ta'ala memang diberi. Itu yang kata kalau kita semak dan perhati semua kejadian yang Allah Ta'ala beri pada Nabi Rasul ni, apa dia? Semuanya ialah kejadian dalam bab istilahnya dipanggil putus asbab. Bila putus asbab, Allah Ta'ala beri bantuan direct daripada dia. Itu kot. Baik, kalau ada. Kalau ikut kisahnya, dia bukan baling pasir bagi Allah SWT, bagi
kena kat mata orang kafir. Tapi kalau ikut seingat dalam kisah, bila Allah Ta'ala perintahkan untuk dikeluar tu, yang antara masyhur kita dengar kisah bacaan tu, waja'alna min baini aydihim saddam wa min khalfihim saddam faghshaynahum fahum la yubsirun. Bila saya yakin Allah Ta'ala yang lindung kan orang kafir, jadi tak nampak dah apa. Allah Ta'ala jadikan orang kafir ni tidur. Jadi kalau ikut debu tu, bukan Rasulullah ambil debu baling, kau ambil pasir baling. Seingat saya kalau ngaji dulu, yang kisah yang ada bila nisbah ayat Quran tu, satu menunjukkan kisah bagaimana boleh Rasulullah keluar tu, yang kata orang kafir tak nampak. Pasal apa boleh ada saddan? Pasal Allah Ta'ala datang mengantuk mereka, dan bila mengantuk ni Rasulullah lalu tu, dia ambil pasir, dia tabur atas kepala orang kafir. Jadi kalau ikut kisah tu, bukan ambil pasir baling bagi mengantuk, tapi memang Allah Ta'ala bagi mengantuk. Sebab tu nak tunjukkan orang kafir ni bahawasanya memang dia orang tertidur. Rasulullah lalu, dia orang tak sedar, Rasulullah ambil tabur pasir dia orang. Seingat kisah saya dalam kisah tu macam tu. Kalau ada yang kata baling tu, wallahualam, mungkin kadang ada saya ngaji tidur ke lender ke tak tahu. Tapi saya ingat saya ngaji dalam kisah dalam bab Rasulullah tu, Rasulullah tabur pasir, debu tanah atau siapa yang duduk yang depan Rasulullah, yang memang jaga berkawal depan mata dia tu, yang mana yang jauh-jauh lah, tapi yang mana depan dia lalu, semuanya ditabur pasir. Nak menunjukkan dia orang ni Allah Ta'ala semua lenakan dia, yang jadi saddan. Jadi yang tak sedar tu siapa? Allah Ta'ala lenakan dia, tidur kan orang kafir. Itu kot. Jadi yang tu kes dia bukan baling kena kat mata, bukan, tapi Allah Ta'ala lenakan mereka. Kalau saya ingat tafsir pun, saya ingat saya kalau sebut mengaji jalan-jalan lain tu, waja'alna min baini aydihim wa min khalfihim saddam. Jadi sad tu asal makna dia, saddan ni tutup dinding, hijab. Macam mana boleh hijab? Tidur tu lah hijab. Kita bila tidur memang hijab, betul? Jadi tengok, tanya orang tidur, hijab tak hijab? Memang hijab. Bubur pasir atas kepala pun macam mana? Boleh sedar tak? Tak sedar. Bangun-bangun ni siapa bubur pasir? Macam tu kot. Masa saya jawab soalan tu lain ada. Saya tangguh dulu kan. Nak baca tu kisah tu panjang juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.